apa nama Umar boleh setting untuk video kan Baik, kita boleh mula sekarang Haji Mimashuki desu ka? Okey, baik. Telah dapat keizinan daripada Umar untuk kita mulakan baik Jadi lesson 4 muka surat 50 Jugo peje desu ne. Okey, muka surat 50. Saya akan baca dan terangkan dulu sedikit. Nanti saya akan dengar kamu pula yang membaca Baik, kalau tengok lesson ke-8 ni lesson ke-8, dua lesson terakhir ni ialah kalau tengok itu kalau nampak niwa ni tanaka sangga imas Maksudnya dia kata niwa ni lah macam taman bunga lah ataupun taman rumput yang kecil di sekitar di sekitar rumah lah dipanggil niwa sebenarnya kalau niwa ni macam garden lah kalau bahasa Inggeris maksudnya macam taman-taman bunga yang besar kita panggil niwa dan ni itu adalah partikel tengok atas tu niwa ni tanaka sangga imas jadi tanaka sang ialah nama Encik Tanaka dan ga ialah adalah partikel kemudian imas imas ialah untuk manusia kalau binatang binatang dan manusia ialah imas sebab benda-benda yang hidup kalau benda-benda yang mati kita akan cakap arimas nanti ada tak silap sensei ada di muka surat 51 ini sambungan daripada grammar 3 pula yang ada imas dan arimas nanti saya akan terangkan pada kamu apa itu imas dan apa itu arimas Baik, sensei baca sekali dahulu yang mana kalau sensei baca kat sini lebih tahu imani isa teberu tiwiru ga arimas teberu no ue ni shimbun to hana ga arimas imani tanaka-san no okusan ga imasu niwa ni tanaka-san to otoko no ko ga imasu daigoru ni dare mo imasen dia ada bagi 4 line sahaja karangan ini saya akan terangkan satu persatu. Ima ialah sekarang, now, ni itu partikel Ima ni isa isa apa itu isa kat sini? Siapa tahu apa itu isa? Kalau tengok, kamu boleh tengok dalam vocabulary kamu akan jumpa apa itu isa itu ialah yang mana isa ni ialah adalah chair ataupun kerusi dia kata kat sini ima ni isa taberu ga saya dah salah baca ni betul lah taberu taberu ialah table ataupun meja taberu kemudian teriga arimas maksudnya di depan meja tu, di atas meja tu ada barang-barang, kemudian di depan meja tu ada televisyen sebab tu dia kata itu teribi ada televisyen. Kemudian teribiru no di atas meja tu uwe ni, uwe is atasnya shimbun to hanaga arimas. Shimbun ialah ada surat khabar atas meja tu. Juga hana kalau kamu nampak ada dekat gambar tu dia tunjuk yang mana isteri pada Encik Tanaka ni dia sedang tengok surat khabar, kemudian atas meja tu ada botol yang mengandungi pokok bunga lah Okey, kemudian ima ni Tanaka-san no hoku-san ga imasu. Maksudnya di dalam dalam rumah ni yang ada di dalam rumah ni ialah Cik Tanaka, kemudian ada isterinya Okusan ialah isteri Okusan tu ialah isteri Okusan ialah isteri Tanaka dan juga dia ada anak dia Otoko no ka nanti ada anak dia Okey, kemudian niwa ni Tanaka-san to Okusan ni Okusan no ko ga imasu maksudnya di luar sana ada kat taman bunga tu ataupun sekitar luar rumah yang rumput tu ada Encik Tanaka dan juga anaknya kalau kamu Otoko no iaitu anak lelaki Kemudian
ayat yang terakhir kat sini ialah Daigoru to daremo imasen. Daigoru ni ialah ruang dapur kalau nampak ruang dapur tu kan ada sinki air kalau nampak ujung tu ada macam apa, ada sudu garpu, ada makanan tu ada apa sangkut-sangkutnya kuali-kuali tu itu adalah dipanggil Daigoru Daigoru ialah ruang kitchen atau ruang dapur. Daremo imasen. Kalau nampak daremo imasen ialah langsung tidak ada orang lah sebab dia kata sini dare ialah orang untuk kegunaan untuk orang. Imasen ialah tiada. Kalau imas is ada, imasen is tiada Itu ceritanya dalam ayat inilah dalam ayat ini karangan ini sangat pendek tapi sangat banyaklah yang kita boleh pelajari kat sini. Okey, baik. Boleh tak buka mic masing-masing untuk kita membaca beramai-ramai? Ya, kalau boleh buka mic, kita boleh membaca beramai-ramai Okey, baik. Okey, boleh sesi mula? Okey, baik. Semua dah buka boleh kita mula baik Baik. Ikut sensei Imani Isya Taiberuga Teriwiga Arimas Taiberuno Ueni Simbunto Hanaga Arimas Imani Tanaka-sanno Okusanga Imas Niwani Tanaka-santo Otoko no koga Imas Daidogoro ni Daremo Imasen. Okey baik. Itu adalah bolehlah kalau kamu nak tutup mic Okey, itu adalah bacaan-bacaan yang kamu dah baca Jadi kalau kita lihat ini adalah berkenaan situasi di dalam Encik Tanaka rumah Tanaka yang mana ditunjuk kat sini dia ada isterinya kemudian ada televisyen ada table atau iaitu meja dan ada pasu bunga, ada surat khabar. Di luar ada gardener yang agak kecil, tak besarlah iaitu dipanggil Niwa tu tadi yang saya beritahu. Kemudian ada anaknya sedang bermain saka. Saka kalau nampak ada bola tu bola tu bahasa Jepun kita panggil saka Jadi Encik Tanaka mungkin tengah mengajar anak dia main cara main bola Kemudian di dapur pula adalah sinki air adalah meja tempat-tempat basuh-basuh kemudian ada macam ada barangan-barangan untuk memasak garpu pun nampak ada kat situ dan tetapi tiada sesiapa kat situ, maksudnya tiada orang lah Untuk makluman kamu pula kalau siapa yang belum pernah pergi ke Jepun siapa yang dah pernah pergi mungkin akan dah tahu sebab negara Jepun adalah negara yang sangat padat penduduk Kemudian rumah-rumah mereka memang simple, sangat simple Pernah saya pergi ke rumah keluarga saya yang mana keadaan rumahnya saja Kalau dibandingkan rumah kita orang Melayu yang daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya tapi di Jepun standard rumah mereka lebih kurang sama. Kalau dekat kampung tu kalau rumahnya 4 segi semua Kalau kampung lain mungkin tradisional rumahnya mungkin kata sikit panjang terus sahaja
Yang itu datanya banyak, kita nanti ke dapur. Oh, Abang dengar suara Abang tu, mengarahkan tu. Abang tutup kamai. Okey, terima kasih Abang. Selesai. Okey, baik. Okey, jadi kalau kamu lihat ya, yang mana rumah-rumah orang Jepun memang sangat simple ya. Mereka tak banyak barang-barang mungkin ada meja, ada kerusi. Setengah-setengah meja mereka pun dah convenient sekarang, yang mana meja ni dia boleh buka kemudian waktu malam boleh jadikan tilam untuk tidur sebab hal tanah ataupun cost of living di Jepun sangat mahal hal tanah pun terlalu mahal sebab tu mereka selalu bila dapat satu rumah yang 4 segi tu mereka akan naikkan ke atas 2 tingkat, seterusnya kadang 3 tingkat, kadang 4 tingkat, begitulah sebab keliling memang tidak bertanah antara rumah ke rumah pun just ada lorong je untuk kita lalui manusia saja tak lebih pada tu sebab ialah negara yang dah sangat maju, kemudian hal tanah pun sangat tinggi harganya. Baik itu tentang berkenaan. Sebab tu kalau nampak dalam karangan ini dia tunjukkan yang mana keadaan rumahnya, kemudian ada sedikit dapur dan ada sedikit tempat permainan begitu sahaja untuk makluman kamulah. Baik, muka surat 51 Juichi peji desu ne, vocabulary. Kita nampak kat sini ialah ima ima. Oh, tengok living room maksudnya ruangan untuk untuk tinggal, living room ruangan depan tu dipanggil ima Sensei matematik dah ingat ima tu sekarang ini jadi sebenarnya benda ni kalau kamu sambung ke level 2 nanti baru kamu dapat satu perubahan yang mana perkataan ima tu sama dengan perkataan sekarang okey. Sebab dah ada kat situ, saya akan beritahu. Jadi kamu nampak ima ini ialah ima. Maksud ni artinya sekarang artinya sekarang kalau bahasa Malaysia lah ima. Tetapi kalau bahasa kanjinya okey sekejap. Kalau bahasa kanji ima ni dia ada di bunyi tu. Tak silap. Sensei ka ni dia jadi ima untuk kanji. Silap. Jangan takut sensei hilap kan ajar-ajaran sesat dan tamu. Dia gini. Ya. Ini adalah kanji ima bunyinya ima. Ima ini adalah sekarang. Manakala ima yang ada ni saya rasa dia ada satu set macam ni. Okey. Jadi bunyi sama, iaitu ima juga kanji ni akan belajar pada level 2 nanti kalau sesiapa yang yang sambung ke level 2 sensei ada silibus kanji pula selain daripada silibus Japanese language yang mana ada 10 subjek tu ada 10 mata pelajaran, ada 10 silibus yang kita kena belajar. Kemudian ada kanji dia pula. Silibus kanji tu ada 5 atau 10 juga. Jadi kanji ni berbeza sebab tu apabila sampai ke kanji biasa level 2 level saya masuk. Level 1 kita tak boleh buat kanji jadi kat sini ima ialah living room ataupun ruangan terbuka dekat depan rumah kita lah Okey, baik. Kemudian ni is particle. Ini kita dah belajar, kita dah istiakan particle ni tu. Kemudian ima ialah chair, isa ialah chair ataupun kerusi ialah isa. Ya particle. Ini particle baru ya. Okey, berapa partikel yang kita dah belajar Berapa dah partikel yang kita telah belajar? Saya lupa tadi. Berapa dah Umar, berapa dah partikel sekarang? Umar, Sazwan, berapa partikel yang kita dah belajar? Yang senarai tu berapa tadi kita dah belajar? 14 bermakna ini yang 15 lah betul tolong confirm nanti tolong confirm maksudnya yang ini dah jadi ya ni ya ni sudah partikel baru satu partikel baru yang ke-15. Kemudian akan ada yang ke-16. Baik, saya cuba okey. Buka balik muka surat 50 saya terlupa tadi. Buka balik muka surat 50. Kita cuba dapatkan partikel-partikel baru kat sini. Siapa tahu tolong sebutkan pada sensei akan tulis di papan kenyataan ini.
di papan putih ni. Ya, sensor kesan ada satu lagi partikel dekat sini. Satu atau dua lagi. Okey, dapat tak? Siapa dapat partikel baru beritahu sensei. Sensei akan tuliskan. Okey. Di sini ada satu lagi yang baru ya, iaitu ga di sini ya. Sebab ada titik atas. Ya, kalau tak ada titik jadi ka ya, sekarang ga. Satu partikel baru lagi. Ya, ini dah partikel ke-16 ya. Dah ke-16 punya partikel. Okey. Sebab apa saya kumpulkan partikel ni? Pertama, sebab kamu ingat ya, silibus yang mana N1, N2, N3 dash tu itu akan ada kesinambungan dia ya. Bila masuk level 2 nanti kalau kamu terus sambung belajar ini semua kena dah ingat ya untuk lebih cepat, lebih lancar penangkapan kamu dalam bahasa Jepun. Ada lagi yang lain tak? Selain dua partikel yang kita jumpa ya dengan ga. Okey, sensei nak tengok sensei tengok pada kamu ya, ada 2-3 tempat yang ada simbol to kemudian ada juga lagi satu to tadi. Tanaka santo otoko noko ga. Tanaka santo dengan simbol to. To itu adalah partikel. Ni, huruf ni, to ni. To to adalah partikel. Jadi partikel yang ke-17. Ada lagi partikel lain, siapa yang boleh kesan? Sensei nampak? Okey, daremo imasen. Baik, Umar, mo sudah ada belum dalam partikel selain daripada 14 tu? Oh, mo dengan to dah ada dua-dua? Okey, kalau dah ada, sensei akan padanlah to ni. Okey, jadi sekarang bermakna kita ada 16 lah keseluruhan, betul? Okey. Kalau boleh tolong catatkan dapat dua partikel baru iaitu ya dengan ga. Okey, ya dengan ga kat sini ya. Yang lain dah tak ada masalah dah. Mana yang 14 tu kita dah belajar bermakna to dengan mo is also ataupun juga to ialah dan to ialah dan to mean ialah dan iaitu dia punya meaning dia ialah dan. Okey, bermakna kalau Umar dah beritahu macam tu bermakna kita sekarang sudah ada 16 partikel keseluruhan 16 partikel keseluruhan kita dah belajar Okey, masuk semula kepada muka surat 51 ju ichini pedis desne. Okey, kemudian baru ialah table nampak dia gunakan katakana dan diambil import daripada negara luar daripada bahasa Inggeris, diambil import saja baru. Okey, table. Sebab ada yang tulisan tulisan yang panjang tu Kalau kamu yang tulisan panjang ni kemudian ada ada ru ni baru ini long vowel sebab tu sensei baca dua kali ingat Main pernah tanya sensei dulu baru jadi itu adalah bunyi long vowel untuk kata kana Okey, kemudian arimas kalau tengok kat sini ialah yang dikata for inanimate thing maksudnya arimas ni untuk benda-benda yang dah mati contoh macam kalau meja, komputer kertas, surat khabar dan sebagainya kerusi, pintu tingkap itu semua kita kata arimas. Itu ada benda ada yang benda-benda yang tidak bergerak yang memang dah mati, tidak ada nyawa Kalau yang mati kita akan gunakan imas benda tu ada ataupun imas itu kena ingat benda tu. Kemudian uwe ialah top di atas uwe top di atas ingat kalau tengok situ kalau kamu lihat kat sini kamu lihat kat sini ialah uwe ialah tulisan dia begini u and then uwe kalau tulisan kanji dia adalah macam tu uwe iaitu sa uwe okey macam tu tulisan kanji dia tapi kita sebab gunakan basic language kita gunakan uwe yang ni kalau kamu pergi ke level 2 nanti ini diabaikan akan masuk yang ni dipanggil sang ataupun uwe kita begitulah okey
auto adalah partikel done ya. And kat sini kita adalah done ya. Kita dah belajar tapi dia sebab di sini ada partikel tu dia akan bunyikan ya. Okey, hana ialah bunga ya. Hana ialah bunga. Untuk makluman kamu ya, beberapa hari ini ada seorang bekas pelajar sensei pergi ke Jepun ya. Mungkin dia pergi tu dia nak tengok sesuatu ya. Sebab musim sekarang ni adalah musim bunga ya. Yang mana sakura sedang sangat berbunga di Jepun ya. Dia ada hantar gambar dalam grup WhatsApp beliau ya. Dan nampak ya bunga pink ya, berwarna pink yang berada di sekitar Tokyo tu berwarna pink. Sebenarnya untuk makluman kamu ya yang tak tahu, sakura no hana ni ataupun bunga sakura ni adalah Cherry Blossom ataupun bunga kebangsaan negara Jepun. Macam kita lah, kita bunga raya, dia sakura iaitu bunga kebangsaan Jepun. Dia ada 3 peringkat dan ada 3 warna ya. Di sebelah Tokyo tengah-tengah dia berwarna pink. Tetapi di sebelah utara, kalau tengok peta Jepun, kalau kamu nampak ada Sapporo, Iwate, Niigata atas tu itu dia akan berbunga warna putih. Pink dia kurang, keputih-putihan dia banyak. Yang di tengah kebanyakan putih dia lebih kurang dalam 10% saja. Yang lain semua akan warna pink ya. Bila sampai ke bawah dah dekat dengan khatulistiwa, dengan musim tropika, contoh macam dekat Fukuoka, Nagasaki, Kyushu, Okinawa, bawah-bawah ni, sakura tu dah jadi putih kurang, warna biru pula, kebiru-biruan. Jadi ada 3 pattern ya, sakura di Jepun ni ya. Dan ketiga-tiga pattern tu semua saya dah lihat lah ya, saya lihat ya keadaannya ya. Okey, kemudian okusan ialah wife ataupun isteri ya. Jadi okusan ialah isteri dalam bahasa Jepun. Imas imas ialah untuk manusia, kegunaan manusia kalau kita berada di situ ialah ataupun binatang ialah imas ya. Contoh macam kucing kita bahasa Jepun panggil neko, okey. Kalau kamu nak kata itu adalah kucing ya. Jadi kamu kena kata ano de ya, ataupun ano ne neko ga imas. Ataupun terus direct neko ga imas. Dia macam manusia sebab dia benda yang bernyawa. Kita gunakan imas. Kamu tak boleh kata neko ga arimas, tak boleh. Salah. Benda tu untuk benda yang mati sahaja ya. Okey, niwa is garden, macam saya kata tadi, niwa is garden. Niwa ini adalah taman bunga lah ya. Tapi yang dekat sini kecil sajalah ya. Otoko noko ialah boy, iaitu budak lelaki dipanggil otoko noko. Baik, kalau budak perempuan kita panggil apa? Dalam 5 orang ni siapa tahu? Boleh sebutkan kalau budak perempuan. Siapa dapat tahu? Ya, kalau tak tahu saya beritahu ya. Otoko noko adalah untuk lelaki ya, budak lelaki. Kalau budak perempuan, otoko no hito ya. Otoko no hito. Okey, itu perempuan. Okey. Kemudian daidogoru, ialah kitchen ataupun bahasa kita ialah bahagian dapur lah bahagian tempat memasak tu ya. Kita panggil daidogoru ya, itu tempat memasak ya. Daremo imasen, maksudnya nobody ya, maksudnya tidak ada apa-apalah, tak ada orang, tak ada manusia, tak ada binatang dipanggil daremo imasen ya. Okey, imasen tu ialah negative form untuk benda-benda yang tiada ya. Okey, itu adalah baik. Sekarang ni yang sangat penting adalah untuk grammar 3 ni ya, sambungan ya daripada grammar 1, grammar 2 dan grammar 3 ya. Di sini sangat penting ya. Okey, saya akan kalau tak sempat nanti kita sambung pada sesi yang kedua nanti. Saya akan tulis dulu ya. Ini sangat penting sebab apa? Sebab yang mana sambungan daripada N1 N2 dash ya, very important. Baik. Kalau tengok dekat sini dia pakai place pula ya. Macam biasa dia gunakan place ya. Place ni ialah tempat lah Place, tempat, N1. Okey, kemudian dia pakai partikel nick ya, N1 nick. Kemudian yang kedua ialah N2
N2. Okey. Kemudian Arimas dan Ima. Okey. Saya kena bangun sikit ya. Arimasa. Okey. Ataupun satu lagi dikatalah Imas. Okey, Imasa. Okey, betul. Baik, sekejap. Okey, ini yang pertama. Tapi semua sama, tak ada masalah Yang kedua, yang ketiga pun sama Saya kena terangkan saja dulu. Baik. Place di Nauga Arimas or Imas Contohnya kalau sekarang ni Sensei berada di Kulai kan. Sekarang ni Sensei tengah mengajar kamu daripada rumah Sensei di Kulai. Jadi Sensei kata apa? Mungkin kampung Sensei ialah kampung Air Manis Jadi boleh letak kat situ ialah Air Manis ni N1 place Air Manis ni okey. Kemudian N2 apa dia? Contohnya Nihongo ga sorry, tak boleh sebab itu pembelajaran Air Manis ni okey. Fabila Sensei ga imas. Sorry. Sensei ga. Betul. Sensei tersalah satu kat sini, tidak tambah ga tak nampak kamu tengok pada situ Patutlah Sensei baca pun tak kena tadi. Sekejap. Tak boleh direct terus Dia tak boleh direct Macam Sensei kata kamu tak boleh direct. Satu ialah place kat sini N1. Ni adalah partikel pertama. Kemudian N2. And then ada ga betul. Tu tadi Sensei nak baca tak ada pula yang sebab N2 nak sambung dengan Arimas atau Imas. Jadi contohnya Air Manis ni Sensei Fabila ga Imas. Sebab apa? Sebab saya ialah cikgu Sensei ni saya. Jadi saya lah manusia. Jadi Sensei tak akan pakai Arimas Sensei pakai Imas yang bawah. Okey. Kampung Air Manis ni Sensei Fabila ga Imas. Macam tu ini kena tempat lah place untuk tempat. Okey. Okey, boleh faham Cuba tengok betul-betul dia punya grammar ketiga ni Dan yang kedua dia letak wa dengan place ni pula. Nampak dia cuma tukar saja. Yang tu bermaksud dia tukar dia punya dia punya partikel N1 wa N1 wa. Tadi ni sekarang wa. Okey. N2 kat sini dia pakai ni pula. Okey. Maksudnya dia tukar saja Arimas atau Imas sama saja. Jadi N1 wa, N2 ni Arimas. Okey, yang ini mungkin Arimas atau Imas Arimas is ada, Imas untuk apa? Untuk manusia. Okey. Kalau Sensei kata nak cari satu ayat yang sesuai. Okey. Di sini boleh kamu letak contohnya Sensei yang simple lah yang kamu nampak inilah apa dia ni? Jam bahasa Jepun panggil apa? Dapat tahu jam? Toke. Okey. Okey, kalau kat sini Sensei boleh kata apa? Fabila sanwa toke ni arimas. Maksudnya Encik Fabila ada jam. Macam tu Fabila sanwa toke ni arimas. Maksudnya Encik Fabila ada jam. Ataupun toke wa Tanaka-san ni arimas. Maksudnya toke ini Encik Tanaka punya.
Nampak ya? Dua-dua tu kamu boleh tukar sama barangan ni kamu boleh letak di N1 atau di N2. Okey, N1, N2 tak ada masalah digunakan partikel wall dan partikel ni. Sebab kalau saya nak kata pelajaran bahasa Jepun tadi tak boleh sebab di belakang dia kena ada benkyo. Benkyo ialah pembelajaran. Yang ni cuma ada dengan ada dan tiada untuk benda hidup dan benda mati Jadi ini benda mati jam ni benda mati benda manusia buat tidak ada nyawa Jadi itu saya kata Tokewa Fabila Sani Arimas. Maksudnya Encik Fabila ada sebuah jam. Macam tu ceritanya begitu Ataupun boleh tukar yang lain kamu boleh katakan Umawa komputer ni Arimas. Maksudnya Encik Uma ada sebuah komputer. Macam tu jadi bolehlah kamu cubalah buat ayat yang lain lah saya cuma terangkan supaya kamu faham grammar yang ketiga ni. Baik, sekarang place yang ketiga yang ketiga punya grammar ini dua, sekarang yang ketiga punya grammar. Okey, grammar yang ketiga kalau nampak dia kata adalah N1 ni ialah untuk place macam kat atas juga untuk place. Kemudian dia letak sini niwa. Okey, saya nak confirm dengan Umar. Niwa ni Umar kita dah belajar kan? Betul tak? Kita dah belajar niwa. Cuba tengok. Okey, cuba tengok. Betul kan? Kita dah belajar kan? Kita dah belajar. Jangan lupa saya takut kita tak belajar nanti. Itu yang bahaya Sekarang kita dah belajar. Okey. Jadi kat sini N place N1 niwa, N2 ga Arimas atau Imas. Okey. Dia gunakan niwa kat sini. Apa erti partikel niwa ni? Okey, cuba tengok okey, Arimas, Imas yang saya dah terang tadi. Partikel ni mana niwa? Mana? Saya nak tengok niwa. Okey, mungkin muka surat sebelah 51 tengok 52. Sampai dapat kesan niwa ni. Okey. Example Ikai ni niwa restoran ga Arimas. On the first floor there is a restaurant. Okey. Saya nak kena terang pada kamu. Ikai ni niwa. Okey. Word niwa ni ialah artinya tak baru jumpa malam ni niwa. Saya jangan pakai ni kalau aku tak ingat Okey, jadi kalau tengok kat sini dia ada bagi example on the first floor there is a restaurant. Maksudnya terdapat restoran di tingkat 1 iaitu Ikai ialah tingkat 1, Ikai wa restoran ga Arimas. Ikai niwa. Okey. Di tingkat 1 terdapat sebuah restoran. Okey. Jadi niwa ni artinya macam benda tu adalah terdapat kat situ Jadi kalau kat sini kamu bolehlah kata Daidogoro niwa Otokono ga Imas. Maksudnya di dalam dapur tu terdapat seorang budak. Macam tu Kalau Imas lah. Kalau yang Arimas boleh letak ada lain. Contoh kalau kamu tahu barang-barangannya, contohnya garufu niwa daidogoro ga Arimas. Maksudnya garufu tu ialah gerfu tu lah yang macam sudu tu terdapat di dalam dapur. Garufu niwa daidogoro ga Arimas. Maksudnya terdapat garfu di dapur. Itulah bahasa Malaysia dia bunyinya macam tu Inilah penggunaan yang ada 3 grammar ni Kamu kena tengok sebab dia ada bagi nota-nota kat bawah tu example dia bagi Okey, saya sekali lalu Arimas, Imas apa dia saya dah beritahu Arimas adalah untuk benda-benda yang
yang mati ya, yang tiada nyawa manakala imas untuk benda-benda yang bernyawa seperti manusia dan binatang kena ingat situ Kalau boleh kamu tulis dalam dengan pensel kat situ. Apa itu arimas, apa itu imas di muka surat 51 grammar 3 ni. Kemudian partikel ni saya tak sentuh sebab apa, kita dah belajar partikel ni kita dah belajar, tapi dia beritahu kat sini dia sama partikel ni dan not air. Air biasa untuk benda pergi tetapi ini tak. Ini partikel ni saja. Dia bagi example kat sini, ni wani Tanaka sangga imas. Maksudnya Mr. Tanaka ada di garden ada di taman bunga kat sini. Nampak dia gunakan imas untuk manusia. Okey, di sini partikel ga, subjek mereka dia partikel ga yang nombor 3 tu example. Kalau akan nampak example bas ga kimas. Nampak. Sini dia tak boleh pakai imas sebab bas ialah benda yang bergerak. Jadi dia kata kimas, maksudnya coming lah. Kamu dah belajar kan going and coming, iaitu kimas dan kairimas. Okey, sekarang digunakan kimas Jadi bas ga kimas. Gunakan partikel ga ni dia pakai partikel ga sini Example yang pertama dia beri. Example kedua, kino yamada sangga kimashita. Kat sini sebab apa? Sebab ada yesterday. Kino is yesterday Jadi dia kata apa? Kino okey. Saya ada dalam 9 minit lagi dah. Okey, jadi kino yamada sangga kimashita. Maksudnya Mr. Yama came yesterday. Semalam Mr. Yama-san dah datang macam tu Kimas ialah datang, coming. Dan also ga used by subject in unknown. Contoh example dare ga kimashita ga. Nampak bila dia letak ka bila dia end satu place and dua dia letak ga kat belakang, arimas ga atau imas ga bermakna question mark Kalau tengok example di sini, dare ga kimas ga. Siapa yang datang? Who's coming? Siapa yang datang? Dare ga kimas ga. Nihongo no benkyou wa dare ga kimas. Untuk belajar bahasa kelas bahasa Jepun, siapa yang datang? Macam tu Jadi bila letak ga belakang bermakna question mark. Kena ingat partikel ga ni adalah partikel question mark. Okey, ada satu lagi example di bawah tu yang akhir sekali iaitu Hayashi sangga kimashita. Mr. Hayashi came. Maksudnya Hayashi sangga kimashita. Kimas ialah mari. Bila kimashita sudah datang telah datang sebab ta form adalah benda yang berlalu, dah lepas Jadi dia kata kat sini Hayashi sangga kimashita bermakna Encik Hayashi telah datang. Kena ingat dia Encik Hayashi telah datang ceritanya begitulah example kat situ. Okey, kalau sempat ada masa 10 minit nampak kalau dia ada bagi peluang poin kat situ. Kalau sempat saya nak cuba habiskan yang ni buka muka surat Goju ni pages 52 nampak ni kagawa ni akan jadi niwa. For example di sini diberitahu kat situ ikai ni restoran ga arimas. Maksudnya di tingkat 1 ada sebuah restoran. Okey, jadi nampak rusutoran tu gunakan katakana sebab rusutoran tu bukan bahasa Jepun, bahasa yang diimport daripada negara luar sebab tu dia tulis katakana ikai ni ialah tingkat 1. Sebenarnya kat sini ini saya akan buat di pelajaran di sesi kedua nanti saya akan buat satu bangunan, saya akan terangkan apa itu ikai dan sebanyak-banyak lagi yongkai, sangkai semua baik. Dan ada example dekat sini iaitu restoran wa isaga ni arimas. Restoran wa ikai ni arimas maksudnya restoran tu benda mati. Jadi restoran tu terdapat di tingkat 1 macam tu betul lah the restaurant is on the first floor. Betul lah bahasa Malaysia lah restoran berada ada di tingkat 1. Baik, example yang ke bawah tu dia beritahu ikai ni wa restoran ga arimas. On the first restaurant there is a restaurant. Betul bermakna di tingkat 1 terdapatnya sebuah restoran, terdapatnya ada restoran macam tu dan dibagi web sini dia dash ni saya dah beri tahu kepada kamu. Dash adalah lebih kepada penutup ayat
end of the center ya, penutup ayat. Jadi kalau nampak kat sini macam-macam diberitahukan ni, example dia ada bagi Terewiwa doko ni arimaska. Where is the Terewiset? Maksudnya dia masuk ke bilik dia tengok Terewiwa doko ni arimaska. Di mana ada apa television dalam bilik tersebutlah. Itulah kalau tengok dia punya contoh surat contoh ayat yang dibagi ni ya. Dan dia ada bagi itu Terewiga dia bagi itu Teberuno uwe des. Maksudnya di atas meja ya, di atas meja ada television. Ceritanya begitu ya. Okey, itu bila belakang mesti des. Sama saya pada beritahu pada kamu kalau nombor 1, kamu kena kata ichi des. Kalau kamu kata ichi saja itu adalah untuk numbering. Kalau ichi des untuk ayat. Jadi bila kata nombor 1 tulis ayat mesti ada dash di belakang penutup ayat ini dia bagilah. Jadi saya terangkan saja pada kamu, sebenarnya kamu dah belajar terangkan saja. Kemudian dia kata situ teberua doko ni arimaska. Ka partikel mark partikel question saya dah selalu beritahu. Dibagi pula example banyak kat sini ya. Salah satu example kat sini ialah Teberuno uwe ni televisiga arimaska. Maksudnya there are a television on the table. Ada television di atas meja. Hai arimas. Maksudnya ya ada. Hai televisiga arimas. Ya ada television ya. Kalau tidak ada kena kata apa? Hai arimasen. Iye arimasen. Iye tu artinya tidak ada. Iye arimasen. Kena kata kat situ ya. Okey. Ada satu lagi dia beritahu kat sini, hai terewides, terewides. Hai. Itu tebaruno uwe des. Betul ya, maksudnya ada television di atas meja ya. Di atas meja macam tu ya. Okey, situ sampai situ kalau nampak kamu bolehlah tengok saya cuma terangkan, kamu boleh tengok pula dalam ni macam-macam dia dah bagi dia dah bagi partikel-partikel yang mana nak digunakan. Okey baik, saya rasa kita stop sampai sini. Kita akan jumpa pada sesi kedua nanti. Boleh? Okey, sore dewa jamata desne atau norensu desne.